Kena support, kena sokong suami. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini, yang mana dapat kita berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Terima kasih banyak diucapkan dari Tuan Pengerusi acara, bahagia Tuan Pengerusi Masjid Rantau Panjang, Tuan Imam, barisan jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini tajuk yang telah dipilih adalah berubah jangan mengalah. Ini tajuk ni memang pilihan penganjur, ya. Saya ikut, ya. Bila sebut berubah ni, sebenarnya kita kena, tak adalah yang paling baik sekali rujukan yang kita boleh buat adalah kita boleh rujuk kepada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita bab berubah ni, kena tengok peristiwa hijrah Nabi. Kalau kita intai-intai balik dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, waktu Nabi naik ke langit kan, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik pula ke langit, turun ke bawah. Dalam perjalanan Nabi diiringi oleh malaikat Jibril. Dalam perjalanan tu malaikat Jibril dah beritahu dah, yang ni Bukit Tursina, ini Baitul Laham, itu Kubur Asia. Dia beritahu macam-macam. Termasuklah juga ditunjukkan, kau nampak tak tu wahai Muhammad, itulah dia Yathrib. Yathrib, iaitu itulah tempatnya yang Allah akan perintahkan kau untuk berhijrah tak lama lagi. Nabi dah ready dah. Makna kata Nabi dah diberitahu, dah diberi maklum dah. Dan waktu Nabi diperintahkan untuk berhijrah, kan, berhijrah, Nabi tidak, pun tidak. Maksudnya Nabi ni tidak beralasan. Macam kita lah orang yang berkojok, yang kojok kerajaan khususnya, bila dapat surat tukar macam-macam helah, minta tangguh, minta sokongan YB lah, minta sokongan itu, minta tangguh pindah, ada kerja dan urusan yang masih belum diselesaikan, macam-macam. Kalau boleh kena pula pindah Sabah Sarawak lagi, meraung ni minta tak nak. Contohlah, contoh dia nak duduk lokek dengan rumah tu, contoh kan. Tapi Nabi tak menolak. Nabi tidak, tidak. Sebab apa? Sebab itu adalah perintah Allah yang pertama. Bila Allah suruh, jangan tanya banyak. Macam itulah juga dalam hidup kita. Bila nak berubah, jangan tanya banyak. Bila nak berubah ke arah kebaikan. Sebab Nabi sebut tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata tak ada penghijrahan selepas Fathu Makkah. Maknanya bila Nabi tinggalkan Makkah pergi ke Madinah, tak ada hijrah lagi dah. Nabi kawan, tak ada lagi dah. Yang ada apa? Yang ada cuma niat dan jihad. Nabi sebut yang ada cuma niat dan jihad. Macam tu jugalah kita hari ini. Itulah yang hari ini berlaku. Jadi tak ada lagi dah hijrah daripada tempat ke tempat. Mungkin ada, tapi tujuan kita berhijrah ke tempat lain sebab apa? Nak berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih baik. Berubah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Jadi niat itu nak berubah. Tetapi jihad tu, perjuangan nak berubah tu bukan senang. Itu sebab kalau seorang suami berhijrah ke tempat yang lain, bila suami minta isteri ikut, kena ikut. Kena support, kena sokong suami. Jangan jadi bini yang koreh kepala, daging, bega, suruh dengar cakap dia pula. Ada yang macam tu. Ada. Tak naklah buat apa pula, pergi ikut abang, tak nak, saya nak duduk sini juga, hidup dengan mak. Tempat terbaik bagi seorang isteri adalah di sisi suami. Faham? Macam tu. Sebab kalau kita tengok peristiwa hijrah Nabi nak berhijrah daripada Makkah ke Yathrib ke Madinah bukan senang, betul tak?
Nabi nak keluar rumah, keliling rumah Nabi. Dah dikelilingi oleh tentera-tentera, kafir Quraisy standby nak bunuh Nabi. Ya. Bagaimana perundingan ketua-ketua kabilah tu? Salah seorangnya adalah syaitan, iblis yang menyerupai ketua kabilah. Dia bagi cadangan, tak payah tangkap, tak payah apa, penggallah kepala Muhammad ni, settle. Semua setuju. Siapa penggal kepala Muhammad dapat 100 ekor unta. Berabutlah orang nak bunuh Nabi. Dan tentera kafir Quraisy dah standby keliling rumah Nabi. Lepas tu Nabi apa Nabi buat? Nabi dekat dalam rumah, Nabi dah pesan dah. Nabi pesan kat siapa? Nabi pesan kat Sayyidina Ali. Malam ni kau ganti aku kat tempat tidur. Ya, biar orang ingat aku ada kat rumah. Cuba kalau kita imam orang nak bunuh dia, imam minta kita gantikan dia kat rumah, biar orang ingat tu imam. Agak-agak sanggup tak? Mungkin ada yang cakap imam nak mati seseorang, jangan babit dengan orang lain. Agak macam tu lah. Tapi Nabi ni Sayyidina Ali seronok mana lah, sebab dia be able to contribute, berpeluang untuk menyumbang juga dalam hijrah ni. Dia nak join sama, sanggup korban diri dia. Biarlah matilah, yang penting dapat gantikan Nabi. Nampak? Kemudian bila Nabi keluar, Nabi dengan yakin. Nabi bukan menyuruh-nyuruh, Nabi bukan lagi ada orang cakap Nabi ni pelarian. Tak betul. Kalau Nabi pelarian, takkan Nabi hadap tentera kafir Quraisy ni. Nabi hadap tapi mereka tak nampak Nabi keluar. Mereka memandang tapi tidak melihat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tak dapat dia tengok dah. Kita baca surah Yasin kan. Setiap Khamis malam Jumaat kita baca, jumpa ayat tu. Lain kali lancar ayat tu. Baca ayat tu kalau nak elak speed trap. Masuk highway baca lah. Kono kat lah ustaz. Mana polis tu dah baca dulu ayat tu sebelum kau baca. Tu yang dapat tangkap kan tu. Kan? Jadi apa pengajaran yang bila tentera kafir Quraisy ada, lepas tu Nabi masuk dulu dekat dalam gua. Gua apa? Gua Thur. Nabi duduk dalam gua tu, menyuruh dulu sebab Nabi nak susun strategi macam mana cara nak keluar daripada Mekah. Jadi pada ketika itu kita tahu bagaimanakah pengorbanan yang ditunjukkan oleh Asma binti Abu Bakar. Bagaimana pengorbanan yang ditunjukkan oleh anak Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga Abdullah bin Uraikid yang menunjukkan jalan kepada Nabi dan juga Abu Bakar untuk pergi ke Madinah. Dan mereka mengikut jalan mana? Mengikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Jalan yang payah. Siapa yang dah pergi Makkah, siapa dah pergi Madinah, siapa yang dah pergi umrah, pergi haji, bila naik bas daripada Makkah ke Madinah atau Madinah ke Makkah, pandangan mata kita dalam bas bila pandang keluar mesti terbayang macam manalah Nabi hijrah dulu. Betul tak? Bila kita pandang kat luar tu, kita nampak kan bukit bukau dengan batu koring kontang, kita kata macam manalah Nabi hijrah dulu. Tapi masalahnya yang kita nampak tu pun bukan itu jalan yang dilalui oleh Nabi. Lagi teruk daripada tu sebab jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Pengajaran yang pertama yang kita kena tengok bila nak berubah bukan senang. Aku ingat aku nak berubah jadi baiklah, tak payahlah kau nak berubah. Dah mula dengar suara ayat tu. Aku ingat nak pergi masjid lah. Alah, aku jamin lah seminggu dua lah paling lama. Lepas tu tak nampak muka kau dah. Ayat semua ayat ni mewakili syaitanir rajim. Dia lah jadi hulu balang setan yang mengasut orang supaya jangan pergi lagi. Patutnya galakkan orang. Masjid punya lawa kan. Kipeh godang nampak tu. Betul. Lepas tu orang datang kau perasan macam ni rumah kau sound pula kau pahal tiba-tiba datang ni. Itu seko dia. Nampak orang datang tiba-tiba kau boleh sound pula. Apa hal kau tiba-tiba datang? Soalan ni rumah siapa? Ni rumah Allah.
Alhamdulillah malam ni ramai. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Saya tak ada hal tu dah. Saya tak ada hal. Ramai tak ramai saya macam tu saya ceramah kan. Tapi alhamdulillah ni kira ramai lah. Dan kalau kita tengok peristiwa hijrah Nabi itu, kita tengok macam mana Asma binti Abu Bakar. Bagaimana anak Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, macam mana mereka, macam mana Abu Fuhairah, Amir Fuhairah, dia bersama dengan Asma, dia buat apa? Dia susun sendiri, dia hantar, dia bawa kambing tu kan untuk tutup jejak langkah, jejak tapak kaki. Asma, bayangkan pengorbanan Asma anak Abu Bakar menghantar makanan kepada Nabi, dan bapanya Abu Bakar naik bukit dengan tahap Asma pada ketika itu syarat mengandung, dikatakan dah lebih 8 bulan kandungan dalam perut. Bayangan tu, naik gua tur tu bukannya ranah-ranah naik bukit tu. Kita kan pergi daripada bawah yang tengok, oh tu dah kat situ tempat Nabi sembunyi, oh kita tahu kan, tapi tinggi kan, nak tunjukkan. Okey, jadi macam mana pula Amir Fuhairah, macam mana pula Asma boleh naik sampai ke atas tu? Cerita. Adakah Nabi telefon, Asma lapar pula rasa, kau tolong hantar makanan kat Abah ni? Adakah macam tu? Tak ada. Maknanya Nabi pergi ke dalam Gua Sur tu dah prepare, faham? Makna perancangan tu dah ada. Macam tu jugalah kita kalau nak berubah, biarlah ada strategi. Contoh, kita tahu kita tak pandai, belajarlah. Timbangan lantun-lantun belajar tak nak, itu masalah itu. Lepas itu perasan pandai, itu payah tu. Bila dia ajar, pandailah, banyak cerita kau, nak marah orang lain. Ni bukan orang sini, ni orang sini okey, tempat lain. Kena belajar. Macam kita lah nak mencapai kesempurnaan ibadah. Kita nak berubah ni, nak berubah daripada apa? Dah tentulah daripada tak pandai menjadi pandai. Daripada pandai menjadi lebih pandai. Lebih pandai kepada lebih pandai. Sekarang dah masuk bulan Rajab. Orang dah mula puasa. Orang dah mula memperbanyakkan amal ibadah. Betul. Boleh puasa, boleh tak puasa, tapi terpulanglah kat kita. Pohal pula, nantilah dulu. Terpulanglah kat kita. Tapi rugi tak? Rugi. Dan tunggu puasa Ramadan. Soalan ni, confirm ke hidup lagi pagi raya? Confirm ke hidup lagi pagi puasa pertama? Confirm ke? Itu soalan dia. Ada peluang ibadah tu kan. Orang Arab masuk aja Rejab dah terbayang Ramadan. Orang Bestari Jaya belum Rejab dah terbayang Syawal. Dia lagi jauh. Dia lagi jauh dia. Dia punya cita-cita tu panjang. Jadi bila masuk Rejab nak belajar apa amal bidah boleh buat. Jangan dong cakap orang kalau yang poning-poning. Tak ada ni semua bid'ah tak habis-habis. Boleh ibadah tuan, niat kerana Allah. Masuk bulan Syakban mula ada bergaduh. Malam nisfu Syakban gaduh. Tak ada mamai mandai baca Yasin 3 kali tu. Kan kat masjid ni buat tak? Ada buat tak Yasin 3 kali tu? Buat tak? Buat juga kan? Tak ada masalah. Buatlah. Nabi pesan apa? Malam nisfu Syakban itu hidupkanlah dengan amalan-amalan. Nak mengaji boleh, nak baca Yasin boleh, baca Yasin 3 kali boleh. Tak terayolah 3 kali ustaz, sekali boleh. Yasin sekali pun tak terayo. Yasin surah lazim boleh. Lepas tu kau berhentilah jadi orang pemalas. Dah, kalau rajin nak ngaji satu Quran baca, tak ada masalah. Kan? Mengaji. Nak semayang sepanjang malam, buat. Sebab Nabi suruh hidupkan dengan amal ibadah. Macam tu juga bulan Rajab. Bulan Rajab Nabi berpuasa hampir setiap hari. Hampir sahaja sahabat-sahabat menyangkakan bahawa ianya wajib. Maka dengan itu Nabi ada juga Nabi selang-selangkan
Ada Nabi puasa, ada juga Nabi makan. Macam tu lah. Kalau boleh puasa tuan-tuan, puasalah. Kan? Dah mula, maksud dia bulan Rajab ni kita dah mula training nak puasa. Bulan Rajab puasa lagi susah. Orang menterdarah keliling kita, macam mana nak puasa? Kan? Saya berapa hari puasa dah hari tu. Poi lah ceramah, dia siapkan jamuan. Saya duduk dengan VIP tu, bukan senang tuan-tuan. Melintang ayam tu. Kan? Bukan senang tapi okey dah tu. Kalau kita boleh tahan kan setakat bulan puasa tak ada apa lah kan. Mudah-mudahan. Puasa lain. Puasa Ramadan semua orang puasa. Nampak tak? Jadi makna kata dalam mencapai kesempurnaan ibadah kita kena ada apa? Kita kena ada ilmu. Ada empat perkara kena ada nak capai kesempurnaan ibadah. Sebab ni nak berubah ni. Berubah jangan mengalah. Jadi macam mana? Konolah faham betul-betul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Orang dia baca macam tu. Orang tak kau Fatihah pun tak betul. Kan nak berubah konon orang cakap. Langsung berhenti dia semayang. Contohlah. Jadi itu sebab konon ada ilmu. Jadi orang nak cakap tak apalah. Dalam proses belajar tak ada masalah. Contoh sat rokok. Tu bawek sikit lah tu tajuk tu. Isap rokok dia tagur kata. Samsul debat ni tu tak ada topik lain kau je nak usi. Rokok pula. Nanti fatwa mana khabar kan. Isap rokok haram hukum kan. Piada yang menemukan kecakap-cakapan. Nak itu kan. Berhenti tuan-tuan. Usaha berhenti merokok. Berusaha. Contoh kalau sehari isap 30 batang. Kita berubah. Minggu ni 30. Minggu depannya 29 batang sehari. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Tiba-tiba malaikat cabut nyawa kita. Biarlah nyawa kita dicabut dalam keadaan kita sedang berusaha nak berhenti merokok. Tuan. Ni ilmu saya bagi ni. Cara ini mempertahan. Tak ada apa lah. Okey tu. Adalah pandangan kata okey lah. Tak ada salah. Nampak tu. Dagi tak baby. Yang paling berdosa sekali apa tu? Dah lah asap rokok. Kau hembuhkan asap tu, orang lain mampuih dulu sebab asap rokok kau tu. Dan malaikat tahu. Allah maha mengetahui punca nak tanggung dosa. Baik tak ya? Contohlah kan. Jadi makna belajar tu. Belajar tentang tu. Mesti dengan ilmu. Nak semayang dengan ilmu. Nak mengaji dengan ilmu. Nak beribadah dengan ilmu. Bukan main ikut-ikut ya. Kan? Azan dengan ilmu. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar Allahu akbar. Macam tu subuh. Allahu akbar Allahu akbar subuh. Ilmu. Allahu akbar Allahu akbar maghrib. Oh tu mendayu-dayu bagi masa orang kata peranjat kat kota takrah tu beli. Allahu akbar Allahu akbar maghrib isyak okeylah. Subuh tak tahu macam tu. As-salatu khairum minan naum. Tidur. Biarlah kono kan. Kalau orang lama tu as-salatu khairum minan naum. Dia pendek je sebab dia nak ngajak orang. Solat itu lebih baik dari tidur. Nak solat itu lebih baik dari tidur. Yang tidur tu panjang. Nak belajar. Kan? Macam pagi
Macam pagi raya puasa dengan pagi raya haji, ada beza. Pagi raya puasa kita disunatkan sebelum solat sunat Aidilfitri makan 3 biji buah tamar dulu. Kena makan dulu sebab nak membezakan pagi Syawal dengan pagi Ramadan. Jangan tak, aku dah biasa lepas main raya kan baru makan. Bukan ikut logik perut kau ya. Makan dulu at least 3 biji buah tamar. Pagi-pagi dah membalun lomang, relax lu. Lepas tu dia cakap lah tu, zaman Nabi mari tak ada lomang, kurang hajar betul. Makan buah tamar tu sunnah Tapi pagi solat pagi Aidil Adha, untuk sebelum solat sunat Aidil Adha disunatkan jangan makan apa-apa sebelum solat. Macam tu beza Hanya orang yang ada ilmu faham. Betul tak? Orang tak ada ilmu tak faham. Kau bolo janggut ni dah macam kambing ngaman kau dah. Ayat ni juga. Orang tak ada ilmu cakap macam. Faham tak? Macam pakai jubah, minta maaf cakap. Pakai jubah kan. Ni kena beritahu, bukan kata nak kutuk kau tak ada contoh. Bukan kata tak sah semayang. Orang Arab jubah bawa pergi semayang ni jubah lengan panjang. Jubah lengan pendek orang Arab pakai bawa tidur, faham? Tapi boleh pakai tak? Orang Melayu ramai pakai, tak ada masalah pun. Cuma nak bagi tahu. Ya. Habis tak sah ke semayang? Sah, saya risaulah. Sah. Cuma orang Melayu kebanyakan dia gemar pakai baju lengan pendek kan cantik. Kenapa pasal tak cantik? Siap ada pula ropol-ropol yang dekat butang atas dengan bawa tidur. Jadi kat rumah pakai yang jubah dengan pendek, tak adalah kat rumah kau pakai kain plekat tak berbaju. Assalamualaikum, ada orang datang, ambil baju abah, ambil baju abah. Tu ramai lelaki macam tu. Memanglah. Tapi boleh tak pakai baju lengan pendek bawa? Boleh. Tak beritahu, kan? Tentulah. Jadi kalau tiba-tiba masjid Rantau Panjang ni Bestari Jaya ni jemput Imam Arab datang, jangan kau pakai baju jubah dengan pendek tu, nanti orang ni nak tidur ke mana? Setakat saya ni tak ada hal. Okey ke? Kan nak kena beritahu. Dan Nabi gambar waju kalau jumah tu warna putih. Nampak? Nabi gambar apa lagi? Wangi-wangian. Nampak? Habis wangi-wangian tu mana yang terbaik? Wangi-wangian Nabi kalau pilih, Nabi pilih yang terbaik. Tu pun dapat sunnah lagi satu. Boleh minyak wangi dapat sunnah. Pilih yang terbaik, itu juga satu lagi sunnah. Kita pun bau. Cukup bau. Okey tak bau ni? Yang ni okey. Kita pun boleh itu sebab yang tu yang terbaik. Kita dah tanya orang lah. Apa kata survey? Nampak tak? Contohlah. Ya? Jadi ini semua dengan ilmu. Macam semayang lah. Semayang dengan ilmu. Ada orang ikut-ikutnya. Ada satu orang ni. Dah lama tak jumpa besan. Datang jumpa besan ni. Lama batu kita tak jumpa. Itulah PKP punya hal. Kau sehat, kau sehat. Besan macam mana? Sehat juga. Itulah tu. Tiba-tiba Allah Akbar, Allahu Akbar. Dah maghrib dah. Jom kita semayang sesama. Kejap, aku ambil wuduk, kau semayang lalu. Dia masih ada wuduk, dia pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Habis rakaat pertama, naik rakaat kedua, besan yang tadi baru sampai. Besan yang semayang dekat sebelah belakang, Allahu Akbar. Todongan dia nak mengikut. Besan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua. Habis rakaat ketiga, besan yang tadi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang besan satu lagi kena buat apa? Bangun, dia ada satu rakaat lagi. Tak, dia bagi salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Besan ni tahu, kau bukan ada satu rakaat lagi kau? Dan tu malih semayangan kau tu. Satu rakaat pun nak kira kau, dia cakap macam tu. Itu cakap orang tak ada ilmu. Betul tak? Kalau orang tu ada ilmu, dia tahu bangun. Nampak? Macam tu lah kira.
Mesti ada ilmu. Ya. Yang kedua, mestilah ikhlas. Bukanlah dia beramal ibadah itu untuk capai sesuatu perkara. Kalau boleh bila ke beribadah ni yang paling hebat sekali adalah bukan nak pahala. Langsung tak nak apa-apa. Sorahlah kat Allah Ta'ala bagi apa kat aku ni contoh. Tapi seboleh-boleh kita memang nak pahala. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Bila semayang ni, semayang mengumpet laju ya. Ada yang nak kutuk sana, nak kutuk sini. Imam tak boleh pakai kita. Pahala. Aku lalu tadi nampak imam, dia sidai kain begini Adalah orang cakap macam tu lah contoh. Lah dah dibangang dengan kat bini kau. Nampak ayat dia. Tapi ada seorang yang ada ilmu, dia kata tak, kau silap. Itulah sunnah Nabi. Kenapa pula? Sebab Nabi biasanya akan membantu urusan rumah tangga isterinya kalau dia ada di rumah. Itu sunnah Nabi. Oh iyo tak iyo. Mak, malu tak orang tak ada ilmu? Malu. Mengumpet kau jauh do ya bondo tak betul kat orang. Semayang main nombor laju Nasib baik ni ada satu masjid saya jumpa kat Selangor ni, dia letak nombor petak sejadah tu. Maghrib petak 5 balai, Isyak 23, 1523. Pikap dah. Tahu tu perangai. Kono pula tu. Tu tak teraya tu. Dah kono dia datang lah masjid. Malam ni saya ingat nak belanja ni. Orang hajar tu. Dah menang dia belanja lah JK masjid. Sendawa JK masjid makan. Kan? Apalah kau tiba-tiba belanja ni, kebetulan birthday saya tu. Tiap-tiap bulan betul birthday kau tu. Nampak? Kadang-kadang berburak jadi anak kau orang dah 5 kau, 3 kau, belum ada rezeki lagi kau baru 2, 5302. Jadi orang kalau gila nombor tuan bukan kira tu. Memang tahu. Itu sebab patutnya ada perubahan pada tingkah laku dan perangai. Kita sepatutnya jadi lebih baik. Bukannya dengan semayang kita lagi. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sepatutnya salat itu akan mencegah kita pada perbuatan-perbuatan yang jahat dan keji. Patut jadikan kita lagi baik. Kita lagi nak tolong orang, kita lagi nak berbaik-baik dengan orang. Ini makin kita beribadah pada Allah, makin banyak yang tak elok ke hati kita. Macam mana? Kan? Dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Kalau baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik seketul daging itu, maka tidak baiklah seluruh tubuh itu. Maka ketahuilah bahawa seketul daging itu adalah hati. Itu Nabi dah sebut tu. Nabi dah sebut. Jadi orang perempuan berhentilah bercakap, aku ni mulutnya jahat, hati baik, tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Jadi cakaplah yang elok-elok, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Bila pakai telakung elok nampak kan? Pakai telakung elok nampak. Buka telakung mula dah. Contoh. Kau main garang perempuan dengan suami, membuatkan suami garang. Duduk. Allah laki tu duduk. Duduk dah. Jangan buat macam tu dengan suami ya. Garang mek-mek. Kan? Cuba lembutkan kata-kata kita. Jangan dikeraskan suara kita pada suami kita. Tengok Nabi panggil isteri dia macam mana. Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Isteri pula panggil suami, ada apa ya Rasulullah? Pangkat Nabi panggil. Balik kan buat. Wahai isteriku yang kukasihi. Wah, isteri punya, ada apa wahai pengurusi masjid?
Dia ikut batu jawatan musim masjid tersebut tak. Maksudnya ada apa wahai suamiku? Berlemah lembutlah kita suami isteri. Kan? Cakaplah elok-elok. Sebab macam tu jugalah yang Nabi sebut. Ni tak. Ni pun sembahyang, mengaji, kuliah duha, poi. Bongi yang kerja. Kadang-kadang orang perempuan cakap lembut tapi maksud kasar. Ada juga. Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi pakan nyap. Oh ya ke? Abang bawa kereta mana? Abang bawa kereta kita tu lah. Oh. Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa? Ayat kau. Kereta tu nama siapa? Dibaca yang mentang-mentang lalun nama bini dia. Yang itulah ya, hati-hati. Dan yang keempat, dalam mencapai kesempurnaan ibadah perlunya apa yang disebut sebagai niat. Inna a'malu bin niat. Setiap satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Nabi sebut wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi, bukan semua yang ikut Nabi itu niat kerana Allah. Ada yang niat ikut Nabi ni sebab ada seorang pemuda ikut Nabi sebab ada seorang wanita yang dia suka, yang dia cinta. Ikut Nabi, maka dia pun ikut Nabi sebab dia nak ikut perempuan tu. Maka dia kata man kanat hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Macam tu lah. Apa sebab datang masjid malam ni? Sebab nak selfie dengan Samsul Debat. Memakak-makak nak selfie, contoh. Kan? Ada satu tompek saya pergi tu sampai tak sembahyang isyak, perangai kau. Tak sembahyang isyak dah sebab tahu Samsul Debat ada kat luar. Apa kau tak boleh tunggu kau lepas sembahyang kan? Ambil gambar. Yang paling kurang hajar tu dia ambil gambar selfie, balik dah. Sah betul budak tu. Ada. Tak bersalah dah tunjuk kat orang tu. Betul. Kan? Kalau niat dia selfie, setakat selfie je lah. Apa sebab kau semayang ni malam ni? YB datang. Dan macam mana pula YB datang dia tak nampak muka dan? Nampak? Nak tunjuk biar YB nampak muka dia. Contoh, ada orang macam tu. Dia tak pernah datang, tiba-tiba dia datang. Faham ni? Kejap lagi YB nak sampai ni. Ngaku dah tu. Ada satu lagi, orang yang tak pernah datang masjid, tiba-tiba datang masjid. Maknanya apa? Nak kenduri. Tu ada orang tu, satu orang ni tu. Nak kenduri. Lepas tu ada lah kawan togo dah. Kau kalau tiba-tiba datang ni mesti nak kenduri. Alamak. Papat kau no tak adalah, saja je. Tak jadi dia ngajak kenduri dah. Yang paling kesian, dia import pula jemaah daripada masjid lain datang rumah dia untuk kenduri. Macam benda tu berlaku tak? Berlaku. Imam sini tak diajak dah, imam tempat lain diajak. Sebab dia mulut orang Menogo tu tadi. Dia datang nak ajak kenduri pun biarlah tuan-tuan. Tuan-tuan cuma cakap dengan dia, seronok tengok kau datang sini, tapi janganlah lepas kenduri sebab kau tak datang ya. Datanglah lagi. Insya-Allah, insya-Allah. Macam itulah. Yang best tu dah lah datang nak ajak kenduri. Imam pun tak pernah. Imam mana imam? Imam. Yang dia tanya imam, bengkak imam tu. Imam mana imam? Ni lah imam lah. Tu imam pula bongi imam tu. Ni lah imam. Minta maaf lah imam. Tak perasan. Apalah tak perasan lah. Kau selama ni semayang mana? Sini lah imam. Apalah kau tak perasan? Dah imam pananopan. Dah salah imam lah pananopan. Parah betul. Kau nak imam pusing belakang macam penyanyi tu. Gila betul orang. Iyo. Kadang-kadang itulah dia gitu. Niat gitu. Niat. Inna a'malu bin niat. Tiap satu perkara tu diukur dengan niat kita. Lillahi ta'ala. Kita ni, pekerjaan kita dalam dunia ni ada dua. Ibadah ni ada dua. Iaitu pertama ibadah umum, satu ibadah khusus. Ibadah khusus kita tahu sembahyang. Kita tak boleh tukar lah. Allahu Akbar. Lepas kita akid takbir, lepas kita ni baca Fatihah, kita baca surah, kita baca iftitah, kita baca Fatihah, kita baca surah,
Allahu Akbar, kita rukuk. Sami Allah liman hamidah, kita tidal. Allahu Akbar, kita sujud. Kita duduk antara dua sujud, kita sujud. Kita naik balik. Ikutlah. Ada teknikal dan kaedah ada. Tak ada siapa ngubahan. Aku semayang, alhamdulillah. Aku dah dapat ijazah lah. Dekat Bukit Tunggal tu. Alhamdulillah. Aku pakai niat ni. Pijaan orang tu. Sosek lagi menyosekkan orang. Kan? Tak mahu nak pakai niat dah. Ya? Lepas tu, bila dia dah semayang tu, dia baca ayat-ayat tu apa semua, tak boleh tukar pula. Subuh 2 rakaat. Aku semayang tak sama dengan orang sebab aku ketua kampung. Jadi subuh aku 8 rakaat. Ui, pahal. Tak ada. Tetap 2. Khusus kan? Benda khusus tak payah tukar. 2 empek-empek, 3 empek. Dah ada lah. Teknikal yang kita ikut. Betul tak? Puasa. Daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Tak, aku puasa tak sama dengan orang. Alhamdulillah aku seminggu dah ni tak buka. Rumah tahan paut kau. Jangan buat macam tu. Nabi berpuasa dan Nabi juga berbuka. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Khusus. Bayar zakat. Khusus. Ikut negeri masing-masing. Kan? Begitu juga ibadah umrah haji. Tak adalah dia memandai-mandai lah. Sebabkan kes Omicron ni makin tinggi. Tahun ni dia buat umrah kat Syalamnya. Ui, siapa ngajar tu? Tak ada, jangan buat-buat ya. Tetap nak pergi Mekah dan Madinah. Jadi siapa yang nak pergi umrah dengan Samsul Debat, masih ada peluang lagi. Ya, bulan Mac. 2 hari bulan Mac bagi nama copet. Bukan promote, lebih kurang. Macam tu. Tak adalah saya insyaAllah pergi bulan Mac. Pergi umrah tetap macam tu. Tapi ibadah umum ni macam mana pula? Ibadah umum ni, apa-apa sahaja benda baik diizinkan oleh Allah, kita niatkan kerana Allah, dapat pahala ibadah. Saya ulang balik. Benda baik diizinkan oleh Allah, kita niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh orang perempuan layan suami, benda baik diizinkan oleh Allah, caranya diizinkan oleh Allah, kita niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Bukan susah. Itu sebab orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar. Ni saya beritahu siap bulan Rejab. Sebab saya nak tanya orang perempuan dengan orang lelaki, siapa yang bangun siapkan sahur? Saya cakap, siapa yang bangun siapkan sahur? Lelaki ke perempuan? Cik Daweh jawab. Perempuan, kan? Orang perempuan bangun, pertama, benda baik tak siapkan sahur. Benda baik, malahan benda tu merupakan ibadah sendiri. Sahur tu sendiri ibadah. Jadi kita bangun pula. Kita bangun, kita masak tak? Tak, memanihkan lauk malam tadi. Sambung tak? Adalah seorang dua yang memang masak betul, pagi berio dah masak Maggi. Kedua, caranya diizinkan oleh Allah. Dia buat elok-elok, dia komen elok-elok, biar suami dia selesa makan, biar anak-anak pun dapat bersahur. Dan yang ketiga, dia niat kerana Allah. Kalau setiap malam dia bangun sahur, takkan tak ada satu malam pun boleh kono dengan Lailatul Qadar. Betul tak? Tapi kalau dia masak pagi, dia memanih makanan tu bongi, katang, pam. Aduh, hai. Aku yang nak kena bangun. Membuta dalam bilik tu, mampus lagi baik. La ilaha illallah. Itu neraka tu. Payah mana. Jangan komplain. Ya? Allah Ta'ala bagi peluang orang perempuan ni senang masuk syurga ke orang yang tak nak. Apa pasal? Dalam Isra dan Mi'raj, Nabi tinjau dalam syurga, Nabi tinjau dalam neraka. Nabi tengok ramai orang lelaki ke ramai orang perempuan? Ramai lelaki ke perempuan? Tahu. Perempuan, tahu. Macam tu lagi tu. Jadi orang perempuan jangan banyak cerita.
mulai hari ini setuju aja dengan suami. Faham? Faham tak? Faham ke tak? Faham dengan setuju bezo. Saya tanya faham tak? Faham. Setuju tak? Tengok tu. Dogi ni goyang tu cakap apa? Menjawab tetap menjawab. Bukan kata perempuan yang boleh bercakap, perempuan bisu punya tu. Melawan tu. Aduh, hai. Nabi dah khabar orang perempuan senang masuk syurga. Kan? Yang penting jaga 4 perkara. Jaga solat, senang baitu tu. Jaga puasa bulan Ramadan. 3, jaga maruah diri, jaga maruah suami. Yang keempat, taat perintah suami. Kalau jaga keempat-empat ni, Nabi kata apa? Masuklah ke dalam syurga, mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Dogi gitu. Tu hadis tu. Nombor 1, nombor 2 tu senang. Solat, puasa mungkin boleh. Jaga maruah diri. Tahulah menjelang puasa ni dah mula panik. Dibantai berkomban nidai kain. Serap. Serap. Solid ni. Kau. Lalulah imam. Bukan imam sini, tempat lain. Tunggu abang imam. Sampai ke parit pe imam tu. Langsung bocor cerita apa kau nama bini siapa tu lah. Nak bawa kombat tengah hari tu. Tak terdaya dah tengok tu yang dan terbabas tu. Maruah diri jatuh tak? Jatuh. Maruah suami, jangan buruk-burukkan suami kita walaupun orang lain burukkan suami kita. Aku tengok laki kau macam tak kerja je. Kan? Tak adalah dia kerja kak, cuma dia banyak kerja part time kan, dia banyak kerja sebelah malam. Akak doalah sama-sama mudah-mudahan dapat dia kerja tetap. Nampak? Aku tengok laki kau macam tak kerja, memang mati lagi baik tu, menyusahkan orang betul. Kau berhentilah jadi bini macam tu. Memburukkan suami. Yang keempat, taat perintah suami. Suami kata, yang abang nak air, hai, dia marah lelaki dia. Perangai kan. Berubahlah. Berubah. Menurut kajian, lelaki mati dulu tau. Ni semua mudah mati ni. Termasuk yang bercakap ni. Kau tongking-tongking tercakik sudu mati. Iyo, berubah. Abang nak air, mencakap je nak air apa? I love you ke? Tuan. Iyo. Ini sikit bangis. Cuma tengok muka lelaki pergi semayang kat masjid, muka redup macam tu. Kau nak marah dengan bini hari-hari apa kau masalah Cuba layan suami elok. Ada orang tu dia duduk kat rumah flat tu, abang apa? Dia marah bini yang marah lelaki. Tak abang macam teragak macam nak makan. Nak makan apa? Bubur. La ilaha illallah, tahu takut kat bini. Bubur. Pergi balik kat bawah kat Cik Senah tu. Sedih hati, sabak hati lelaki. Naik lift sedih. Pergi cari kat kedai Cik Senah tu. Beli bubur belauk. Bungkus. Dia nak bini buat air tangan bini tu lain sedap Bini insya-Allah pula poloh tu kan. Lain masin ni bubur tu. Dah macam mana naik lift dia pun terlekor sikit, tersapit kepala kat lift langsung mati. Pandai lah dia nangis tu. Ya Allah, lagi aku. Lagi imam tanya, kenapa kak? Saya tak sampai buat bubur untuk dia. Bukan kau tak sampai, memang kau tak nak. Tak tahu lah mam. Dia nak mana bubur. Yang jadi mangsa imam dengan makmum.
3 malam tahlil bubur jangan. Sebab teringat ke arwah ni tu. Makmum sampai tanya lah, malam ni bubur juga pak macam tu lah kan. Hujan lobek, alhamdulillah Samsul Bat datang hujan kan. Jadi makna kata bila Allah Ta'ala ni bagi peluang untuk berubah betul-betul. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum ayat 10 sebelah bukan Ar-Rum, surah As-Saff. Nanti balik nanti tengok surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Allah Ta'ala tanya, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan, yakni satu perniagaan yang dapat membebaskan kamu daripada azab sesaan neraka yang tidak terperi sakitnya. Satu perniagaan yang menguntungkan. Apakah perniagaan itu? Iaitu perjuangan jihad untuk membela agama Allah dengan 2 perkara. Apakah 2 perkara itu? Yang pertamanya dengan harta benda, yang keduanya dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri maksudnya apa? Perangai nak kena elok, kita sibuk nak berubah jadi baik, kita sibuk nak jadi manusia yang bertakwa, kita sibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua dengan harta benda, duit yang kita capai, duit yang kita ambil datang daripada rezeki yang baik-baik dan kita gunakan untuk tujuan yang baik-baik. Azan dulu. Okey. Sambung boleh ya? Jadi makna kata dalam hidup kita ni kan, yang serba sementara ni, janganlah kita membuang masa. Jangan kita buang masa. Kalau kita tengok dalam bab penghijrahan, perubahan yang kita nak buat,
perubahan yang kita nak buat daripada masa ke semasa, memang akan ada halangan. Nabi nak berhijrah pun ada gangguan, ada halangan. Tapi kita berubah, jangan lupa lillahi ta'ala. Buat benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, insya-Allah dapat pahala ibadah. Contoh, kalau saya dengan pengurusi masjid, dengan imam, kita orang nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Bestari Jaya. Ibu tunggal, anak yatim tak nak bantu ibu tunggal. Ya. Kita tubuh satu persatuan, PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin nama. Benar baik, tapi cara dia biarlah diizinkan oleh Allah. Kan? Macam mana pun kono. Kalau kita tengok apa yang saya sebutkan tadi, hipotek daripada surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13, Allah dah beritahu dah. Harta benda, perjuangan kita membela agama Allah dengan diri sendiri dan harta benda tu tadi, harta benda dari mana kita dapat, ke mana kita belanjakan. Semua nak kena tengok. Dari mana dapat duit. Kita boleh cakap suka hati dan ada tak kacau orang. Salah. Tak ada suka hati kita. Sebab itu Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Sebab bagi orang Islam, orang beriman, ada peraturan. Apa khabar Buya Hamka? Dia kata apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Itu Hamka kata. Makna kena bezakanlah hidup kita ni dengan babi tu, dengan kera kat hutan tu. Kalau hidup tak ada peraturan, apa beza kita dengan binatang-binatang tu tadi? Maka harta benda yang kita belanjakan pun biarlah lillahi ta'ala, belanjakan di jalan Allah. Contoh masjid ni kan, masjid ni lawa, duit dia banyak, tak payah bagi dah. Salah. Bukan masalah masjid tu duit banyak, kita ni dah banyak bagi ke belum? Kau ingat sikit-sikit belanja bola masjid ni? Nampak? Kipih besar. Membeli aja 35,000. Saya tahulah maintenance dia macam mana. Kan? Itu yang walaupun duduk dalam masjid ni terasa macam angin luar, sebab dia kipih tu. Itu kena ramai orang. Kalau tak ramai orang, terangkit kain imam tu jangan main-main. Ya. Maintenance. Nah. Besok kalau ada rezeki, pasang aircon. Mana tahu. Ni kapet ni dah mula rasa koreh ni. Sujud melantun, boom, ui. Mak mana dah mula tu. Nak tukar kapet tu. Kan? Sumbanglah. Kan? Sumbang. Bukan banyak warna pun. Dia kalau tengok macam ni dalam ni, boleh lah. Zakat 30-40 ribu tu boleh lah. Kan? Tukar kapet tebal sikit, biar sujud tu terbenam muka. Kok lama sikit imam tu sujud tolak lah orang. Ini cerita betul. Kutipan semain Jumaat memang tinggi, tapi kita ni bahagian kita. Mahukah kamu kena aku tunjukkan satu perniagaan menguntungkan? Allah Ta'ala kata. Apa untungnya? Ada 4 ganjaran Allah Ta'ala akan bagi untuk orang yang berjuang membela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri. Ada 4. Pertama, Allah akan beri pengampunan atas dosa-dosa kita. Itu pertama. Kedua, dalam surah As-Saff Allah Ta'ala sebut Allah akan kurniakan syurga adnin, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai itu boleh mandi, boleh minum, sedap ke syurga. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Dan juga yang keempat, Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan yang mana cepat masa berlakunya. Itu kan tak nyompek-nyompek nak berjaya. Jadi Allah Ta'ala akan bagi 4 perkara ni, dengan syarat berjuang bela agama Allah dengan diri sendiri dan juga harta benda. Balikkan buka surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. Jadi tak adalah payah mana ada.
Berubah jangan mengalah. Kalau berubah ni jadi mengalah, sebab kena tengok balik tang mana niat kita. Aku datang masjid ni nak jadi baik. Jadi kalau setakat orang cakap tu, kau nak tunjuk baik, tak payahlah. Setakat dia cakap tu pedulikan lah. Kadang-kadang ada, kadang kita cakap, dia ni dah tua-tua baru datang masjid. Tak apa. Jangan tunggu dah mampu baru sampai masjid. Ayatnya memang kasar sikit lah, tapi betul lah. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Semua nak nakutkan orang. Cubalah tulis ayat yang elok-elok sikit dekat simpang masjid tu. Anda ingin ke taman syurga, belok kiri 300 meter. Sini ya. Ni ada satu signboard lagi. Awas, di sini ada pencuri. Lagi tak berguna. Kayak masjid letak signboard macam tu. Ya, duduk dalam majlis ilmu ni, duduk di taman-taman syurga. Semua ada pahala ni. Orang perempuan ada yang mencatat tu lagi besar pahala. Yang merakam tadi sampai koreh tangan ni. Cania-cania nunggu. Ya, timbul masal. Kan? Yang merakam sebab nak tengok balik. Ya. Kan? Ya. Semua bapak pahala. Cuma beza-beza lah. Memanglah mana sama orang duduk tengah dalam sandar kat dinding, mana sama. Tapi tak payahlah berubah lah. Contoh ni contoh. Nah, tapi betul. Allah Ta'ala bagi usaha kita. Ada orang tadi naik motor kan. Tuan-tuan naik motor tak? Ada naik motor tadi. Lesen pun tak bawa. Tapi datang dia tadi, ni ada orang. Sudah hujan pula dia. Jangan cakap macam tu. Alhamdulillah hujan, sejuk sikit malam ni. Alhamdulillah adalah rezeki Allah nak bagi. Kau jangan pergi berhentilah ni je. Tuan-tuan kan? Allah bagi rezeki ni. Kita ni paning. Hujan marah, panih marah. Tak apa nak, apa tak tahulah. Sekolah tutup. Susah betul PKP ni. Apa nak jadi dengan budak-budak ni kat rumah? Copeklah buka sekolah. Lepas itu umum buka sekolah. Kes tinggi lagi. Kenapa buka? Ya Allah, kau nak apa pun aku tak faham. Kan? Orang kita ni komplain. Manusia ini diciptakan berkeluh kesah lagi kiki. Tu sebab bila buat perubahan, niat tu nak kena perbetulkan. Niatlah kerana Allah. Niat kerana Allah, kita tak akan kecewa. Hidup kalau bergantung kepada Allah, kita tak akan kecewa. Tapi hidup kalau bergantung pada manusia, barangkali sangat besar kemungkinannya kita akan kecewa. Berapa kali kita bergantung harap dengan manusia dan rasa dia boleh tolong dan tu, minta tolong dengan dia, langsung tak ditolong, kecewa, marah. Tapi bergantung haraplah kepada Allah. Ud'uni istajib lakum. Ya. Jadi apa-apa pun kita kena sadar, hidup dalam dunia ni sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia ni. Tapi yang duduk dalam masjid ni, insya-Allah yang tu yang kekal nak bawa ke akhirat. Insya-Allah. Di dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah Taala bagi tahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dua-dua dapat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kau jalan dunia dapat sikit, kau jalan akhirat dua-dua dapat. Mana nak? Kau jalan akhirat. InsyaAllah kita takkan kecewa. Orang datang malam ni semua senang hati. Tak ada yang datang masjid kusut, aduh, halai, kenapa lah aku duduk masjid ni? Tak ada. Kebanyakan ni akan rasa tonang. Siapa yang pandang saya macam ni, apa itu dia lolap tu, lagi tonang. Dia kalau pandang mula sampai habis itu biasa. Tapi kalau pandang, banyak lolap, dia bukan pandang, banyak lolap, hebat orang. Sambil-sambil dia dongar, dia zikir. Siapa yang lolap, lagi hana, dia zikir sepanjang tu. Jangan kita sangka buruk dengan orang. Dia sebenarnya ngantuk ni rezeki, tuan-tuan. Ngantuk dalam majlis ilmu ni rezeki. Tapi dia ada satu doa, kalau kita baca doa tu, insya-Allah hilang ngantuk orang.
Baca doa tu, kalau duduk depan baca doa, sagar mata orang yang ngantuk tu tadi. Doa dia senang ni. Wabil lahil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah sagar mata. Tapi saya belum baca lah tu dah. Dia kalau orang ngantuk wabillahi taufik tongak dah habis kau. Tongak dah. Tahu dah habis. Tapi saya belum baca lah ayat tu. Ya. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa pun dalam dunia ni tak sahlah kita apa pening-peningkan. Urusan dunia Allah akan mudahkan kita. Bukanlah mana saya kata suruh berhenti kerja. Boleh kerja. Kan saya dah khabar tadi. Bekerja bila kita niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Dan bila kita bekerja, carilah rezeki yang halal, bersih dan lurus. Halal maknanya tidak mengandungi kedurhakaan kepada Allah. Bersih maknanya tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Lurus menyebabkan kita patuh kepada segala syariat dan undang-undang. InsyaAllah niat kerana Allah, bahagia hidup kita dunia akhirat. Bernikah pun lupa nak niat kerana Allah. Tanyalah budak-budak muda tu, bila imam tanya, kenapa kau nak nikah ni baik? Dah orang lain semua nikah, saya nikahlah dia. Bagi tahu. Kenapa kau nak nikah? Mak bising tu. Maksud bila mak kau tak bising? Mak kau memang bisingnya. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak beranak? Bila nak beranak? Lelaki yang nak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan beranak kerja kau. Salah pula beranak. Mak memang bising. Duliklah. Kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin nanti dengan saya seorang yang belum. Nanti saya call lagi. Kenapa kau nak kahwin? Tak tahan tengok budak perempuan tu. Lagi tahu. Kenapa kau nak kahwin? InsyaAllah Imam, saya nak berkahwin ni kerana Allah. Bertuah betul badan. Biasanya yang jawab nak kahwin kerana Allah ni adalah lelaki yang dah kahwin. Itu masalah. Kan? Ni contoh ya, kan bagi idea ni dah, contoh ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, hidup kita ni biarlah ada ilmu. Ada ilmu, belajar. Berubah berubah jadi baik. Dan berubah jadi baik biarlah ada ilmu. Ya. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Ada ilmu dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Cantik taluk pantainya landai, tambek perahu tepi kuala. Biar buruk kain dipakai, asalkan ponoh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lipat sebalit buat selempang. Banyak ilmu ibarat cahaya, walau sedikit menjadi torang. Akar keranji dikerat-kerat, campur halia dibuat jamu. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berilmu. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu diukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir menjadi intan. Kau nak cari ilmu, barulah hidup ni ada makna. Pohon sena tepi sempadan, tompek tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Makna selagi hidup, ikutlah pesanan guru. Poi berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Nah, pernah dengar kan? Poi berburu ke padang data, mana ada orang berburu ke padang? Dapat rusa berbelang kaki. Rusa apa berbelang kaki? Itu belalang. Kalau berguru kepala ngajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Makna kalau kita belajar sekadar-sekadar, tak belajar betul-betul, nak kata bunga tak bunga, nak kembang tak kembang, kembang tak jadi. Singgah sebentar di padang keladi, datang dari Tanjung Karang. Bagaimana ilmu nak menjadi, sudah dilanggar pantang dan larang. Bawa panah orang berburu, tupai ada di pokok berangan. Kalau sudah namanya berguru, ikutlah panduan serta pegangan. Kicau-kicau tiung batu,
mari hinggap di dahan mati. Kalau hidup tidak berilmu, kayu luruh dibuat titi. Apa maksud kata? Kalau hidup kita tak ada ilmu, kayu luruh itu, kita jadi kayu luruh dibuat titi. Kena pijak ya. Baik tak? Kono lanyak, kono tipu, kono apa, macam-macam lah. Terbang lebah di hujung bendang, mari hinggap membuat sarang. Banyak sudah dapat dipandang, tiada ilmu di hamba orang. Jambu batu buah pedada, topi sungai pokok sena. Kalau ilmu tak ada di dada, orang maju kita merana. Jadi belajar tuan-tuan. Nabi kata apa? Talibul ilmu faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib pada orang Islam. Ada peluang datang untuk makluman semua. Kalau ada yang baru datang malam ni, ke masjid ni tiap-tiap malam ada kuliah, kecuali Sabtu malam Ahad. Malam ni ada. Besok memang ada ke Sabtu malam Ahad? Besok ada tak? Memang ada lah. Datang setiap malam. Jangan pilih penceramah. Ni penceramah yang top 5 pun datang. Kan? Ya, datanglah. Ada peluang datang majlis ilmu, datang. Ya, jaga jalan kita. Abu Laith As-Samarkandi kata, tanda takut pada Allah terlihat pada 7 perkara. Pertama, pada lisan dia cakap yang baik-baik. Kedua, pada matanya pandang yang baik-baik. Ketiga, pada hatinya buang sombong, buang tamak, buang dongki. Kemudian pada perutnya dia tak makan benda-benda yang haram. Pada tangannya buat benda-benda yang baik. Pada kaki dia melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuh, pada ketaatannya pada Allah dan Rasul. InsyaAllah jaga 7-7 ni, bahagia hidup dunia akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudahlah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Ya. Budak-budak membawa galah nak jolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.